Assalamualaikum. Hai semua warganet di Malaysia. Syukur Alhamdulillah hari ini saya ingin berkongsi persoalan daripada warganet yang telah dikumpulkan oleh kumpulan kami, iaitu berkenaan dengan proses permohonan pertukaran majikan. Okey, soalan pertama daripada warganet iaitu apakah yang dimaksudkan bagi permohonan pertukaran majikan? Okey, untuk pengetahuan semua, permohonan pertukaran majikan bermaksud majikan asal yang sedang menggajikan pekerja asing sedia ada ingin memindahkan pekerja asing tersebut ke majikan baru disebabkan oleh kes-kes tertentu. Ini merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada majikan untuk memastikan kesinambungan peluang pekerjaan kepada pekerja asing yang terlibat dan ianya tertakluk kepada dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey, soalan seterusnya daripada warganet, apakah kriteria pertimbangan bagi permohonan pertukaran majikan? Untuk pengetahuan semua, kriteria perkembangan bagi permohonan pertukaran majikan adalah iaitu pertama, majikan diisytiharkan muflis. Kedua, majikan telah menutup operasi syarikat. Ketiga, majikan yang ditimpa masalah seperti kebakaran, bencana alam, kegawatan ekonomi dan lain-lain yang disifatkan sebagai perkara musibah dan tidak mampu menggajikan pekerja asing. Penstrukturan semula syarikat enterprise kepada Sian Berhad, perubahan nama syarikat atau nama pengarah yakni lembaga pengarah atau majikan asal telah meninggal dunia. Bagi kes majikan asal yang telah uh, meninggal dunia, hanya waris iaitu anak, suami, isteri sahaja dibenarkan memohon proses tukar majikan. Soalan yang seterusnya, sektor manakah yang layak dipertimbangkan dalam permohonan pertukaran majikan? Hanya majikan di bawah sektor yang dibenarkan penggajian pekerja asing sahaja yang layak dipertimbangkan untuk menjadi majikan baru atau majikan penerima. Majikan-majikan dalam sektor yang telah dibekukan atau tidak dibenarkan penggajian pekerja asing oleh dasar semasa tidak layak untuk menjadikan majikan baru atau penerima. Okey, soalan daripada warganet seterusnya. Apakah kategori pekerja asing yang tidak layak dipertimbangkan oleh permohonan pertukaran majikan? Okey, jawapannya pekerja asing kategori PAS 6P. Program Rehiring, Program Khas Pengurusan Parti, yakni PKPP atau mana-mana program pemutihan, pembantu rumah, pekerja selain pemegang pas lawatan kerja sementara iaitu PLKS dan pemegang PLKS tahun penggajian ke-10 tidak layak untuk dipertimbangkan pertukaran majikan. Okey. Soalan seterusnya, bagaimanakah majikan hendak melakukan permohonan pertukaran majikan? Okey, untuk pengetahuan semua, majikan yang ada perlu mendapatkan surat sokongan daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk proses pertukaran majikan. Okey, soalan yang seterusnya, apakah kelayakan kelulusan bagi permohonan tukar majikan? Kelulusan tukar majikan bergantung kepada pematuhan majikan dan pekerja asing terhadap semua undang-undang yang sedang berkuasa dan kelayakan kuota majikan baharu. Okey, soalan daripada warganet yang seterusnya. Apakah kriteria tempoh salaku PLKS semasa permohonan dilakukan? Tempoh salaku PLKS pekerja asing yang terlibat mestilah aktif sekurang-kurangnya 3 bulan semasa permohonan dilakukan bagi memastikan ianya dapat diproses. Okey. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah permohonan surat sokongan JTKSM bagi pertukaran majikan dilakukan oleh majikan? Okey, untuk pengetahuan semua, majikan boleh membuat permohonan tersebut oleh kaedah-kaedah iaitu menyerahkan permohonan terus ke kaunter ibu pejabat JTKSM, menghantar permohonan melalui pos ke ibu pejabat JTKSM atau menghantar permohonan melalui email iaitu ptm@mohr.gov.my. Okey, soalan seterusnya, kategori majikan yang dibenarkan untuk melakukan permohonan pertukaran majikan, hanya majikan asal sahaja yang dibenarkan membuat permohonan majikan. Okey, siapakah yang dibenarkan untuk menghantar permohonan surat sokongan JTKSM bagi pertukaran majikan tersebut? Majikan asal atau waris, iaitu suami, isteri atau anak kepada majikan asal yang telah meninggal dunia.
wakil kepada majikan asal iaitu dicarung dalam KWSP syarikat atau wakil APS yang dilantik oleh majikan asal. Okey. Soalan seterusnya. Adakah surat permohonan surat sokongan JTKSM bagi pertukaran majikan dibenarkan jika membabitkan lebih daripada satu majikan baru? Okey, jawapan dia, majikan asal boleh membuat permohonan surat sokongan JTKSM yang melibatkan lebih daripada satu majikan baru. Tetapi, majikan asal hendaklah membuat permohonan secara serentak bagi semua majikan baru yang terlibat. Okey. Seterusnya, adakah majikan perlu membuat permohonan pertukaran majikan bagi semua pekerja asing mereka? Jawapannya, ya, majikan dibenarkan untuk membuat permohonan pertukaran majikan bagi sejumlah pekerja asing yang tidak semestinya bagi keseluruhan pekerja asing sedia ada. Ini bergantung kepada sebab-sebab pertukaran majikan. Okey, seterusnya, apakah tindakan yang akan dijalankan oleh pihak JTKSM setelah menerima permohonan surat sokongan JTKSM tersebut? Pihak JTKSM akan menjalankan siasatan ke atas majikan bagi memastikan majikan telah mematuhi peruntukan undang-undang perburuhan dan kebajikan pekerja termasuk penginapan yang disediakan. Surat sokongan tersebut hanya akan dikeluarkan kepada majikan yang didapati telah mematuhi peruntukan undang-undang pemburuhan dan kebajikan pekerja mereka sahaja. Okey. Okey, seterusnya, adakah JTKSM akan mengeluarkan jumlah pekerja asing yang akan disokong pada surat sokongan tersebut? Jawapan dia, surat sokongan yang dikeluarkan JTKSM tidak akan menyatakan jumlah pekerja asing yang disokong, memandangkan pihak agensi kawalan selia akan menentukan jumlah sebenarnya pekerja asing yang layak ditukarkan semasa temuduga di One Stop Center. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Kepada siapakah makluman keputusan permohonan surat sokongan JTKSM bagi pertukaran majikan akan dimaklumkan? Keputusan permohonan tersebut akan dimaklumkan kepada majikan baru manakala majikan asal akan menerima salinan maklumat tersebut. Okey guys, itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama tim uh, tim kami berkenaan persoalan-persoalan daripada warganet berkenaan proses permohonan pertukaran majikan. Harap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dan dapatlah membantu serba sedikit pihak syarikat dan juga para majikan yang mempunyai pekerja asing. Itu sahaja daripada siapa ni kami. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.